Salam dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh seorang GM legenda yang dikatakan pemain terkuat di dunia, iaitu GM Bobby Fischer dari Amerika Syarikat, menentang seterunya juga daripada USA, iaitu GM Samuel Reshevsky. Merupakan antara pemain terkuat pada tahun tersebut menurut Bobby Fischer. Dan dia sebenarnya telah bertemu dengan 11 orang bekas juara dunia dan dia menang menentang 7 orang pemain-pemain tersebut. Jadi kat sini kita nak tengok satu game. Ini game yang diambil daripada tahun 1958 antara Bobby Fischer menentang Samuel Reshevsky di kejohanan US Chess Open Championship. Kat sini kita dapat tengok GM Bobby Fischer bermain sebagai putih dan kita ada hitam dimainkan oleh GM Samuel Reshevsky. Fischer memulakan dengan pawn ke E4 dan dibalas dengan C5 memainkan opening Sicilian defense kat situ. Seterusnya kita ada knight ke F3, knight C6, D4 dan pertukaran pawn kat sini dengan pawn C makan pawn D4. Diikuti dengan knight makan pawn D4 dan seterusnya G6 memilih untuk memainkan opening accelerated dragon. Seterusnya knight ke C3, bishop ke G7 menyerang knight di D4 kat situ. Jadi bishop ke E3 dimainkan mengawal knight. Kita ada knight F6. Seterusnya bishop C4 dan dekat sini hitam membuat castling 0-0. Seterusnya bishop mengundurkan diri ke B3 dan gerakan bishop pergi ke B3 ni merupakan satu famous strat ataupun perangkap terkenal yang dikenali sebagai Bobby strat. Ini sebenarnya satu perangkap di mana Bobby Fischer membuat perangkap kepada lawannya dan kat sini lawannya terkena. Dia menggerakkan knight pergi ke A5 dan ini merupakan satu kesilapan, satu blunder yang sangat teruk. Kat sini terus Fischer majukan pawnnya pergi ke E5 menyerang knight di F6. Dan dalam posisi ini kalau knight makan bishop di B3, ini adalah satu move ataupun gerakan yang tidak bagus. Sebab apa? Sebab pawn E akan makan knight di F6, mengancam untuk makan bishop. Kalau knight makan rook di A1, pawn boleh makan bishop di G7 sambil mengancam untuk makan rook. Jadi king terpaksa makan pawn di G7 dan kita dapat tengok queen boleh makan knight di A1 dan kat sini Fischer mendapat 2 piece manakala lawan dia hanya mendapat 1 piece. Jadi itu move yang tidak bagus. Sebab itulah selepas pawn ke E5, knight terpaksa balik ke tempat yang tak bagus, iaitu ke E8. Kalau knight cuba untuk pergi larikan diri pergi ke H5, mestinya G4 akan dimainkan dan kita dapat tengok knight tak boleh nak larikan diri. Jadi kat sini selepas gerakan E5 dimainkan, knight terpaksa masuk ke E8 dengan gerakan yang saya tunjuk kat sini dan ini adalah satu move yang tak cantik. Dan kat sinilah Bobby Fischer boleh membuat satu gerakan taktik yang sangat cantik, yang sangat bagus. Korang boleh pause video kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Baik, sementara korang fikir apa gerakan yang bagus kat sini, boleh tekan like dan subscribe pada channel ini kalau korang sukakan video yang macam ini supaya saya lebih bersemangat untuk buat video-video lebih banyak lah. Baik, mari kita tengok apa jawapannya. Kat sini, satu sacrifice yang bagus telah dimainkan dengan bishop makan pawn F7 check. Kenapa gerakan ni bagus? Kita tengok kat sini. Kalau king larikan diri ke H8, Fischer akan mainkan knight pergi ke E6 dan kita dapat tengok knight ni menyerang queen. Sebenarnya queen tak boleh nak larikan diri. Semua tempat dia tak boleh nak larikan diri. Dan kalau pawn makan knight di E6 tu, kita dapat tengok queen boleh makan queen E8 secara percuma. Hitam hilang queen dah dan akan kalah. Baik, kita kembali ke sini selepas bishop makan pawn F7 check. Apa jadi pula kalau king yang makan bishop tersebut? Kalau king makan bishop di F7, ini lagi teruk. Sebab apa? Sebab sama juga knight boleh pergi ke E6 mengancam untuk makan queen. Kalau king cuba untuk selamatkan queen, king makan knight di E6, ini lagi tak bagus sebab ada checkmate kat sini dimulakan dengan queen ke D5 check. Memaksa king lari ke F5, kita ada G4 check. Memaksa king untuk makan pawn G4 dan kat sini rook boleh pergi ke G1 check dan ke mana-mana king lari pun akan ada terjadinya checkmate lah. Sebagai contoh kita dapat tengok kat sini kalau king lari ke H4, queen boleh pergi ke E4 check, memaksa king pergi H5 dan kat sini queen ke G4 adalah checkmate. Baik. Jadi bishop makan pawn di F7 ni merupakan satu gerakan yang sangat bahaya, yang sangat cantik. Dan kat sini Samuel teruskan permainan ini dengan gerakan rook makan bishop di F7. Tapi ini pun sama juga. Terus Fischer gerakkan knight-nya pergi ke E6 dan kita dapat tengok queen sudah terperangkap. Kat sini permainan disambung dengan pawn D makan knight E6
dan Queen makan Queen di D8 secara percuma. Dan di posisi sebegini sebenarnya hitam dah boleh resign sebab dia kehilangan satu Queen. Sangat tinggi ni lah dia. Tapi Samuel teruskan permainan dia sehinggalah tamat. Jadi untuk korang yang nak tengok game penuh, korang boleh tengok di dalam notasi yang saya letak dalam description dekat bawah. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa korang di video yang seterusnya.